Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kami akan membentangkan tugasan 3 GWCP 1042 iaitu analisis keutuhan wacana berdasarkan artikel Siti Zainul Ismail 2022 yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani. Sebelum kita beralih ke topik yang seterusnya, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu Nurul Ilmi binti Muhammad Suharismadi, saya sendiri, Nur Alia Natasha binti Abdul Wahab, dan Muhammad Amirul Aiman bin Azimah. Apa yang akan kami analisis pada hari ini adalah keutuhan wacana, kejelasan artikel, dan sumber rujukan. Baiklah, apa itu keutuhan wacana? Keutuhan wacana dapat dikesan sekiranya wujud susunan yang teratur atau berurutan. Menurut Nik Safia Karim 2008, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat, iaitu yang boleh berupa satu ayat, sebuah petikan, bab, buku, majalah dan lain-lain lagi. Dengan kata lain, wacana ialah jalinan unit-unit bahasa yang tersusun rapi dan berkesinambungan bagi melahirkan kesatuan bahasa yang utuh. Seterusnya, menurut Asma Haji Omar 1986, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan peralihan bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Wacana mempunyai dua ciri asas, iaitu kohesi dan koheren. Kohesi merupakan kesatuan dan koheren merupakan pertautan. Apa yang saya dapat ringkaskan di sini adalah semua perkara yang melibatkan bahasa adalah wacana. Apabila sesuatu ayat itu teratur susunannya, ianya merupakan wacana yang baik dan utuh. Keutuhan wacana dapat diteliti dengan wujudnya hubungan daripada aspek semantik, fonologi, leksikal dan gramatikal. Keutuhan yang pertama adalah keutuhan semantik. Dari segi bahasa, perkataan semantik merujuk kepada ilmu yang mengkaji perkaitan antara lambang atau perkataan atau ayat dengan maknanya. Secara umumnya, semantik merupakan kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Hubungan ini dapat dilihat dari dua segi, iaitu hubungan semantik antara bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau latar wacana. Keutuhan semantik yang terdapat dalam artikel ini adalah hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan akhir sekali hubungan memperkuat isi. Keutuhan semantik dari segi hubungan semantik antara bahagian wacana yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ini, kehidupan mewah begitu ketara dan sering bolos kuliah. Itu merupakan sebab, manakala akibatnya, mereka gagal lalu memilih Asri. Daripada 15 orang perempuan seangkatan, akhirnya satu persatu hilang entah ke mana, kecuali Atin yang menyambung semesta ulangan kala saya melangkah meninggalkan kampus Asri. Yang kedua, hubungan sebab dan tujuan. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel, kelengkapan berupa topi anyaman daripada berkas tampi bulat seakan-akan topi petani atau nelayan. Itu merupakan sebab, manakala tujuannya, topi itu sesuai bagi menghindari cuaca panas atau hujan. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Contoh ayat, saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum minggu mapram.
Temu duga itu termasuk ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Itu merupakan sebab, manakala hasilnya, semua karya temu duga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di ASRI pada tahun 1970. Yang keempat, hubungan latar dan kesimpulan. Contoh ayat, Minggu Mapram di kampus ASRI wajib dilalui oleh pelajar atau mahasiswa baharu di kampus Indonesia. ASRI telah ditubuhkan oleh cadangan para seniman dan sokongan Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia. Yang kelima, hubungan memperkuat isi. Contoh ayat, hari kedua saya berwajah ceria, kelihatan sihat dan harus dimasukkan ke bilik berhantu. Ujian apakah ini? Kami akan dimasukkan ke dalam bilik gelap. Terpapar bayang mengerikan, terjeritlah si penakut. Penulis telah menulis terpapar bayang mengerikan dan terjeritlah si penakut bagi menggambarkan situasi di bilik gelap tersebut. Seterusnya, kita akan masuk hubungan semantik dari segi konteks atau latar wacana. Yang pertama, kesatuan tajuk atau topik. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel Mahasiswa Harus Berani ialah saya bersyukur telah lulus dalam sesi temuduga di meja pendaftaran 2 hari sebelum Minggu Mapram. Temuduga itu termasuk ujian melukis cat air di studio dan melakar dengan arang dan tinta di halaman kampus hingga ke pasar yang tidak jauh dari kampus. Ayat ini berkait dengan topik yang penulis ingin sampaikan, iaitu pengalaman yang dilaluinya semasa temuduga. Yang kedua, hubungan sosial antara penutur dan pendengar. Contoh ayat yang terdapat dalam artikel ini adalah canda beliau, tanpa batik motif parang rosak. Tidak datanglah adik ke sini. Malah, beliau juga berpesan agar tidak terpengaruh dengan mainan canda, malam minggu wakuncar atau apel. Saya menjawab sambil bercanda, apel dengan Pak Umar Khayyam boleh ya? Menemani beliau membaca cerpen dan novel di bawah pohon sena yang rendang di depan kampus kita. Alhamdulillah, bagus untuk menjadi sastrawan. Begitu manis pesannya. Perkara ini menunjukkan perbualan antara penulis dan juga Pak Umar Khayyam. Ketiga, laras bahasa yang bersesuaian. Dalam artikel ini, penulis ada menyatakan laras bahasa sastra. Contoh ayat, malah beliau juga berpesan agar tidak terpengaruh dengan mainan canda, malam minggu wakuncar atau apel. Laras bahasa sastra yang digunakan dalam contoh tadi berunsurkan kreatif dan imaginatif, iaitu kabur atau sukar ditafsir. Contohnya wakuncar dan apel. Walaupun ayatnya sukar difahami secara terus, tetapi kita dapat memahaminya dan dapat menganggap sebagai wacana kerana itu adalah cara penyampaian. Baik, seterusnya kita akan lihat tentang keutuhan fonologi. Dalam wacana tulisan terdapat tanda baca seperti nokta, koma, tanda soal, titik bertindih dan sebagainya. Hentian atau kesenyapan suara berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Baik, kita akan lihat tentang apa yang ada dalam keutuhan fonologi. Yang pertama ialah intonasi. Intonasi berperanan penting sebagai penanda atau pemisah frasa dan berfungsi untuk membezakan struktur ayat. Contoh ayat yang pertama, hari kedua saya berwajah ceria, kelihatan sihat dan harus dimasukkan ke bilik berhantu. Ujian apakah ini? Kami akan dimasukkan ke bilik gelap. Yang kedua, terdengar suara garau. Hoi, anak Malaysia jatuh pensen tu. Dan yang ketiga ialah, adakah kerana kejayaan ini hingga dibebaskan wang pendaftaran saya pada tahun 2 hingga semester tahun akhir? Yang kedua ialah nada suara. Nada suara berperanan dalam membezakan ayat yang dinyatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan. Contoh ayat, ada yang mencela,
Sekarang Malaya syok bahasa London tu. Baiklah, kali ini saya pula akan menerangkan tentang keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal melibatkan pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik iaitu makna dalam sesebuah wacana serta melibatkan unsur pengulangan kata. Keutuhan leksikal merujuk kepada hubungan antara bahagian wacana iaitu antara leksikal yang membawa maksud perkataan dalam sesebuah wacana. Seterusnya, terdapat 7 jenis hubungan yang membentuk keutuhan leksikal. Yang pertama, antonim. Yang kedua, sinonim. Yang ketiga, hiponim. Yang keempat, homonim. Yang kelima, pengulangan kata yang sama. Yang keenam, kolokasi. Dan yang terakhir, unsur yang bersambut. Baiklah, kita pergi kepada keutuhan leksikal yang pertama iaitu antonim. Antonim memberi maksud kata-kata yang mempunyai makna yang berlawanan atau pertentangan. Contoh keutuhan leksikal antonim yang kita boleh dapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Di sini kita mendapati bahawa terdapat dua ayat yang mempunyai makna yang tidak sama, iaitu ayat pertama ialah penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, manakala ayat yang kedua memberi maksud yang sebaliknya, iaitu watak penari yang sihat dan gempal. Seterusnya, keutuhan leksikal yang kedua iaitu sinonim. Sinonim memberi maksud perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Jadi contoh keutuhan leksikal sinonim yang kita boleh dapati dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah maka tibalah minggu suai kenal, disebut juga minggu peloncor. Di sini kita mendapati bahawa terdapat dua perkataan yang membawa maksud yang sama iaitu perkataan suai kenal dan perkataan peloncor. Keutuhan leksikal yang ketiga ialah hiponim. Hiponim memberi maksud kata yang maknanya terangkum dalam makna kata lain. Contoh keutuhan leksikal hiponim yang kita boleh dapati dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah Akademi Seni memang banyak menampung siswi kaya yang berkuliah isengan. Umumnya pada awal sesi mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Mereka bakal menyambung usaha niaga keluarga kaya. Di sini kita mendapati bahawa terdapat keutuhan leksikal hiponim yang terdapat dalam ayat yang kedua iaitu bidang perniagaan ekonomi atau sains teknologi. Keutuhan leksikal yang keempat ialah homonim. Homonim merupakan kata yang bunyinya sama tetapi mempunyai erti yang berlainan. Terdapat contoh ayat keutuhan leksikal yang boleh kita dapati dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani, iaitu ayat pertama, isu bahasa Melayu juga menjadi canda ketawa, kononnya meniru dialek Melayu Riau. Ayat kedua yang mempunyai perkataan yang sama tetapi membawa maksud yang berlainan, iaitu malah beliau juga berpesan agar tidak terpengaruh dengan mainan canda. Di sini kita mendapati bahawa terdapat dua perkataan yang sama dalam ayat yang berlainan tetapi membawa maksud yang berbeza. Seperti canda ketawa dan mainan canda. Ia membawa maksud yang berlainan dan tetapi menggunakan perkataan yang sama. Keutuhan leksikal yang kelima iaitu pengulangan kata yang sama. Contoh ayat keutuhan leksikal pengulangan kata yang sama yang terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah isu bahasa Melayu juga menjadi canda ketawa,
kononnya meniru dialek Melayu Riau. Saya jelaskan, sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Di sini kita mendapati bahawa terdapat 3 perkataan yang diulang sebanyak 3 kali, iaitu perkataan bahasa. Seterusnya, keutuhan leksikal yang keenam pula ialah kolokasi. Kolokasi merupakan 2 perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Contoh ayat keutuhan leksikal kolokasi yang terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah dengan wang lukisan hasil jualan pameran bulan Februari 1969 di Shah Motel, sebahagiannya dibawa ke Jogja, saya terus membuka akaun di Bank Negara Indonesia. Bunga tabungan sebanyak RM5,000 sebulan itulah buat perbelanjaan sewa bilik, termasuklah sarapan dan makan minum. Di sini kita mendapati bahawa terdapat 2 perkataan yang dapat dikaitkan antara satu sama lain, iaitu hasil jualan dan bunga tabungan. Baiklah, keutuhan leksikal yang terakhir iaitu unsur yang bersambut. Contoh ayat keutuhan leksikal unsur yang bersambut yang terdapat dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah sebagai warga asing, saya dimestikan hafal lagu Negara Indonesia Raya. Saya juga menyanyikan lagu negaraku. Ayat saya juga menyanyikan lagu negaraku merupakan penyambut kepada ayat sebagai warga asing saya dimestikan hafal lagu Negara Indonesia Raya. Baiklah, sebentar tadi saya sudah menjelaskan berkaitan keutuhan leksikal. Kali ini saya akan menerangkan pula tentang keutuhan gramatikal. Wacana berkualiti mesti memperlihatkan hubungan berdasarkan binaan tata bahasa yang dapat dilihat daripada penggunaan penanda gramatis seperti mempunyai kata hubung, mempunyai kata rujukan serta peleburan dan penggantian. Kesimpulannya, terdapat 3 faktor yang memainkan peranan yang sangat penting dalam keutuhan gramatikal iaitu yang pertama, kata penghubung, kedua, kata rujukan, yang ketiga, peleburan dan penggantian. Keutuhan gramatikal yang pertama ialah penggunaan kata hubung. Fungsi penggunaan kata hubung adalah untuk menghubungkan antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Terdapat banyak keutuhan gramatikal penggunaan kata hubung yang terdapat dalam artikel Siti Zainun Ismail yang bertajuk Hidup Mahasiswa Harus Berani. Tetapi di sini saya ingin membawakan satu contoh ayat penggunaan kata hubung iaitu semua karya temuduga telah disahkan. Saya berbakat untuk mengikuti program seni lukis dan grafik di Asri tahun 1970, maka tibalah Minggu Suai Kenan. Disebut juga Minggu Pelonco. Dalam ayat ini terdapat penggunaan kata hubung iaitu untuk serta dan. Keutuhan gramatikal yang kedua ialah kata rujukan. Kata rujukan merupakan kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia. Contoh ayat keutuhan gramatikal kata rujukan yang terkandung dalam artikel Hidup Mahasiswa Harus Berani ialah saya jelaskan, sejak zaman Kerajaan Melayu Melaka, bahasa kami sudah menyatu dengan bahasa dan dialek yang terlibat berdagang di Melaka. Di sini saya dapat simpulkan bahawa dalam ayat tersebut terdapat penggunaan kata ganti diri yang pertama iaitu saya dan juga kami. Baiklah, seterusnya aspek terakhir yang terpenting dalam keutuhan gramatikal ialah peleburan dan penggantian.
Peleburan dan pergantian adalah bertujuan untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan. Contoh ayat keutuhan gramatikal bagi peleburan dan pergantian ialah Akademi Seni memang banyak menampung siswi klien yang berkuliah isengan. Umumnya, pada awal sesi, mereka mendaftar sama ada dalam bidang perniagaan, ekonomi atau sains teknologi. Mereka bakal menyambung usaha niaga keluarga kaya. Dalam contoh ayat tersebut, saya dapat simpulkan bahawa mereka itu merujuk kepada siswi yang kaya. Seterusnya kita beralih pula ke kejelasan penulisan. Sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih difahami. Kejelasan isi pula penting untuk menyimak semula panjang pendek ayat, dan ayat pendek boleh membantu koheren iaitu kesinambungan, sementara ayat panjang membantu kohesi iaitu kekuatan tarikan di dalam penulisan akademik. Dalam kejelasan artikel, kita perlu kaitkan isi dalam perenggan kohesif dengan idea utama. Seterusnya, memaklumkan pembaca perkara yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kekal dan fokus kepada isi utama. Yang keempat, jadikan penulisan menarik. Yang kelima, elakkan bahasa selanggar. Yang keenam, gunakan kata-kata biasa dan istilah positif, dan yang terakhir sekali ialah menyimak ejaan. Seterusnya kita akan lihat apa itu koheren dan juga kohesif. Koheren ialah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain hingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Idea-idea dihuraikan dengan jelas dan dalam urutan logik serta disokong oleh bukti dan contoh. Dan yang terakhir sekali, faktor-faktor ini memudahkan pembaca untuk mengikuti hujah dan tujuan penulis tersebut. Untuk kohesi pula, kohesi ialah hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Konsep kohesif pada dasarnya merujuk kepada hubungan bentuk iaitu unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki kesepaduan secara padu dan utuh. Untuk ciri-ciri koheren dan kohesif. Bagi ciri-ciri koheren, yang pertama menentukan isi sokongan berkait antara satu sama lain. Yang kedua, mengeluarkan isi yang tidak menyokong isi pertama. Dan yang ketiga, memastikan semua isi sokongan adalah berkait dengan isi utama yang dinyatakan. Untuk ciri kohesi pula, yang pertama ialah berbagai-bagai struktur ayat. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang betul. Yang ketiga, perenggan dibina dengan baik. Yang keempat, penggunaan kata hubung yang tepat. Dan yang terakhir sekali, peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Untuk contoh koheren, kuliah wajib sejarah falsafah Jawa, termasuk falsafah Timur dan Barat, sains sosial dan agama memang menyenangkan saya sebagai pelajar seni. Malah, dalam kuliah rasmi ini juga kami wajib lulus dan juga harus menulis esei 10 halaman. Saya menyenangi kajian falsafah keindahan seni budaya Jawa dengan menyorot gerak tarian Serimpi Gubahan Bagong Kusudiarja. Pada masa itu, Atin Wahyuningsi terpilih menjadi penari dengan profil baharu. Kalau selama ini penari Jawa harus kecil molek dengan potongan ramping, tetapi Pak Bagong yang pernah mengikuti kumpulan Martha Graham di Amerika menampilkan watak penari yang sihat dan gempal. Hal ini amat bertentangan dengan gerak tari keraton yang menata gerak tubuh langsing dan luas. Dan contoh untuk kohesi pula ialah tiba-tiba kaki saya terjelepuk dan tubuh melungsur ke bawah. Terdengar suara garau. "Hoi, anak Malaysia jatuh pingsan tu." Saya masih mendengar laungan itu.
Tetapi pandangan mata sudah kelabu. Benarkah kerana letih lalu jatuh pingsan? Tiba-tiba terdengar dengungan ambulans dan malamnya sudah terdampar di rumah Jalan Kaliurang. Esoknya saya gagahi juga ke kampus. Dihantar dengan motosikal oleh Helfi, puteri sulung Ibu Kartika. Baiklah, sebentar tadi kita dah lihat pembentangan tentang keutuhan wacana dan kejelasan artikel. Sekarang sumber rujukan. Penulisan akademik yang baik memerlukan sokongan atau penghujahan bersandarkan rujukan sarjana dan sumber-sumber lain yang autentik iaitu dipercayai. APA yang digunakan dalam artikel ini adalah edisi ke-7. APA merupakan perkara yang paling penting dalam menulis sumber rujukan. APA merupakan American Psychological Association yang merupakan perkara paling penting dalam menulis senarai rujukan, iaitu sumber yang dipetik, dirumus dan diprafasa sahaja dimasukkan ke dalam senarai. Apabila terdapat nama dalam sitasi, APA hanya menggunakan nama akhir atau nama keluarga sebagai penulis dalam sitasi. Dalam kes penggunaan nama dalam penulisan Malaysia, nama-nama orang Melayu boleh ditulis dengan nama penuh tetapi tanpa bin atau binti. Namun, dalam penulisan antarabangsa, penulis digalakkan menggunakan format barat. Jenis rujukan yang terdapat dalam artikel Mahasiswa Harus Berani ini adalah laman web dan artikel. Baiklah, akhir sekali, berikut merupakan sumber rujukan yang kami rujuk untuk menyiapkan pembentangan kami pada hari ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.